Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada semua murid-murid cikgu? Pada pagi ini kita akan masuk bab 4 iaitu operasi set. Diminta murid-murid 4 Farabi. Okey, lihat di sebelah skrin cikgu di sebelah kanan iaitu buku teks dalam bahasa Inggeris. Manakala murid 4 Evos, sila lihat pada skrin cikgu di sebelah kiri. Okey, tengok buku teks muka surat 96. Okey, pastikan kamu dah bersedia dalam buku teks muka surat 96. Okey, pelajaran untuk kelas 4 Farabi, cikgu akan guna sepenuhnya dalam bahasa Melayu, tetapi kamu lihat pada buku teks di sebelah kanan cikgu. Okey. Cuba kita lihat buku teks muka surat 96. Okey, hari ini adalah kita belajar persilangan set. Okey, apa yang dikatakan dengan persilangan set? Okey, persilangan set. Okey, cuba tengok sekejap, cikgu ambil pensel sekejap. Okey, cikgu ambil pensel sekejap ya. Okey. Okey, persilangan set. Okey, tengok persilangan set wujud apabila terdapat lebih daripada satu set. Okey, bermaksud dia melibatkan dua set ataupun dua set ke atas. Okey, persilangan set P dan set Q ditulis menggunakan simbol. Ini adalah simbol persilangan. Okey, maksudnya set P bersilang dengan set Q ialah set yang mengandungi unsur-unsur sepunya. Maksudnya unsur-unsur yang sama. Unsur-unsur yang sama bermaksud di set P ada terdapat di dalam set Q dan set Q terdapat di dalam set P. Okey. Cuba kita tengok rangsangan minda 1. Okey, begitu juga dengan murid 4 Farabi, sila tengok dalam bahasa Inggeris. Okey, tengok rangsangan minda 1 ini menunjukkan sekumpulan murid. Okey, sekumpulan murid yang suka makan buah-buah tempatan. Okey, dalam kajian ini dia mendapati sekumpulan murid suka makan durian sahaja, suka makan rambutan sahaja, dan ada murid yang suka makan kedua-duanya iaitu durian dan juga rambutan. Maksudnya kalau dia suka kedua-duanya, itu maksudnya persilangan. Maksudnya di dalam kumpulan durian pun ada nama dia, di kumpulan rambutan pun ada juga nama dia. Okey, kita tengok langkah. Okey, langkah. Okey, manakala 4 Farabi tengok step. Okey, step 1. Okey, manakala 4 Evros tengok langkah 1. Okey, berdasarkan jadual di atas, tulis nama murid yang menggunakan tata tanda. Tanda tanda yang ini. Ya, ini adalah tata tanda. Ini dinamakan tata tanda. Ada perwakilan pemboleh ubah, equal dan pembuka set dan juga penutup set. Okey. Jadi murid yang suka makan durian, maksudnya kita kena ambil nama-nama yang murid yang suka makan durian. Okey, jadi A kita senaraikan murid-murid yang suka makan durian. Okey, B dikata murid yang suka makan rambutan. Jadi B ni kita senaraikan. Yang suka makan rambutan siapa? Nevin. Okey. Manakala lagi siapa lagi? Amirul lagi. Okey, Khairil. Okey. Okey, makan rambutan. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 3 saja. Kamu tolong cek dengan cikgu juga yang ada tak yang tu. Okey. Okey, lagi yang suka makan rambutan. Ada kan? Okey, Raja juga suka makan rambutan. Lagi kita cek lagi.
Okey, Afiq juga suka makan rambutan dan Benjamin juga suka makan rambutan. Jadi berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi ada 3 yang makan kedua-duanya, iaitu Raja, Afiq dan juga Benjamin. Okey, jadi kita kena senarai juga. Maksudnya ada kena senarai juga yang ada 2 jenis suka buah-buahan. Okey, jadi set A bersilang dengan set B, maksudnya murid yang suka makan kedua-dua buah durian dan rambutan. Jadi kita kena cari murid yang suka makan kedua-duanya. Okey, jadi jawapannya adalah Raja, Afiq dan juga Benjamin. Okey, manakala budak 4 Farabi, okey, boleh tengok di sini ya. Okey, dalam yang cikgu dapat cari di dalam internet, yang berkotak ini kamu akan tulis dalam bentuk simbol persilangan lah. Mungkin saya tak tahulah, sebab ini yang cikgu hanya dapat di dalam internet buku teks untuk form 4. Okey. Okey, jadi cuba kita tengok macam mana kita nak completekan dalam table. Okey, kita tengok nombor 2. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan nama murid yang suka makan durian sahaja, rambutan sahaja dan kedua-dua durian dan rambutan. Yang ini murid yang suka makan durian sahaja. Yang ini murid yang suka makan rambutan sahaja. Dan yang ini adalah kedua-duanya. Jadi, kita boleh masukkan data ini di dalam gambar rajah Venn. Okey, ini adalah, tengok step yang ketiga. Okey, lengkapkan rajah Venn dengan maklumat di bawah. Okey, ini adalah gambar rajah Venn. Maksudnya, Raj, Afiq dan Benjamin bermaksud dia adalah kedua-dua. Maksud inilah dinamakan set A bersilang dengan set B. Okey, jadi kita teruskan pelajaran kita. Cikgu harap kamu faham ya. Okey, look the example 1. Okey, page 90. Okey, tengok muka surat 98. Okey, tengok muka surat 98. Okey, ini adalah example 1, iaitu contoh 1. Okey, diberi set semester. Ini set semester. Ini adalah simbol set semester. Set semester maksudnya keseluruhan daripada perbincangan kita. Itu maksud dia. Okey. Dan begitu juga budak Farabi boleh tengok Okey, tengok lepas tu dia kata set semester daripada nombor 1 hingga 10. Termasuk nombor 1 hingga ke nombor 10. Okey. Manakala set P dia kata nombor ganjil. Maksudnya kita kena cari nombor ganjil di antara 1 hingga 10. Okey, manakala set Q dia kata nombor perdana. Nombor perdana mesti kita cari di antara 1 hingga 10 juga. Dan set R adalah gandaan 3. Maksudnya sifar 3. Ini gandaan maksudnya sifar 3. Jadi kita kena cari sifar 3 antara 1 hingga 10. Okey, tengok A. Dia kata senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okey, P bersilang dengan Q. Okey, pertama, cikgu nak kamu senaraikan dulu set semester. Okey, kamu senaraikan set semester ini. Okey, buat simbol set semester dan cari dulu unsur di dalam set P, set Q dan set R. Okey, jadi di sini dia bagi set P adalah nombor ganjil. Jadi 1, 3. Okey, ini adalah set P. Okey, 1, 3, 5, 7, 9. Okey, set Q dia kata adalah nombor apa? Nombor perdana. Jadi 2, 3, 5, 7. Okey, jadi set R adalah apa? Gandaan 3. Ini adalah gandaan 3.
Cikgu nak macam mana kita nak selesaikan dulu. Kamu sebelum nak selesaikan soalan-soalan ini, kamu senaraikan dulu unsur-unsur yang terdapat di dalam penyataan soalan ini. Okey. Jadi baru kita buat. Okey, tengok P bersilang dengan Q. Okey, P bersilang dengan Q. Jadi bila bersilang dengan Q, jadi P kita senaraikan. Ni tengok jawapan untuk A ya. Okey, tengok 1, 3, 5, 7, 9. Ini adalah nombor ganjil. Okey, kita kena cari di antara 1 hingga 10. Okey, Q adalah nombor perdana. Perdana di antara 1 hingga 10 adalah 2, 3, 5, 7. Bila bersilang, kita kena tengok nombor yang sama. Okey, jadi nombor yang sama 3, 3, 5, 5, 7, 7. Jadi jawapan dia adalah set P bersilang dengan set Q ialah 3, 5, 7. Okey, yang kedua sama juga. Okey, kita senaraikan. Dia kata P bersilang dengan Q. Okey, Q adalah P bersilang dengan R. Okey, jadi P adalah nombor ganjil. R adalah nombor gandaan. Jadi kita senaraikan, tengok yang mana unsur yang sama. Begitu juga dengan 3 dengan 4. Okey, cikgu bagi masa dulu, tengok dulu. Okey. Okey, manakala soalan B dia suruh apa? Soalan B dia suruh apa? Okey, soalan B adalah nyatakan bilangan unsur. Maksudnya, okey, P bersilang dengan Q. Okey, ini yang kita dapat jawapan kan. Okey, 3, 5, 7. Jadi bilangan dia 1, 2, 3. Jadi kita letak 3. Okey, kalau 2, P bersilang dengan R, jawapan dia adalah yang tadi kita dapat 3 dengan 9. Jadi 3 dengan 9, jadi N ini memasuk bilangan. Jadi bilangan dia adalah 1, 2. Okey, bagi untuk yang 3 Roman. Okey, tengok 3 Roman. Q bersilang dengan R. Q kita dah tahu dia adalah nombor perdana, R adalah gandaan 3. Jadi jawapannya hanya 3 saja unsur yang sama. Jadi jawapannya untuk bilangan adalah 1. Okey. Boleh kita dalam ini kita boleh dalam tajuk persilangan ini, kalau soalan itu hendak kita melukis dalam bentuk gambar rajah Venn, yang ini adalah contoh-contoh persilangan melibatkan 2 ataupun lebih set boleh diwakili oleh kawasan bolorek seperti dalam gambar rajah Venn. Okey, yang ini melibatkan 2 set. Maksudnya yang bolorek itu adalah persilangan. Okey, manakala yang gambar rajah yang kedua ini, yang ini maksudnya semua set Q terdapat di dalam set P. Maksudnya dia P bersilang dengan Q menghasilkan Q. Maksudnya unsur yang dalam Q ini terdapat di dalam P. Okey, yang ini maksudnya sebilangan daripada persilangan ini terdapat di dalam P. Okey. Okey, yang ini melibatkan berapa? Yang ini melibatkan 3 set. Okey, melibatkan 3 set. Okey, melibatkan 3 set. Jadi P bersilang dengan R. Okey, P bersilang dengan R. Okey. Yang ini pun juga melibatkan ketiga-tiga set, tapi dia berlorek di sini kan. Ini maksudnya dia merangkumi ketiga-tiga ini. Jadi unsur ini terdapat di dalam P, Q dan R. Okey. Harap murid-murid cikgu faham ya. Okey, kalau yang ini melibatkan 2 saja. Okey, yang ini nampak Okey, set Q dengan set R. Dia bersilang dengan set R. Okey. Jadi jawapannya hanya bersilang di sini je. Okey. Okey, seterusnya contoh 2. Okey, tengok example 2.
Okey, contoh 2 ini dia bagi kita dalam bentuk gambar rajah Venn dan kita kena cari. Okey, dia bagi set semesta untuk keseluruhan ini yang ada dalam ini semuanya bermula unsur 1 hingga unsur 9. Okey, jadi dia nak suruh kita cari. Okey, seperti yang cikgu cakap tadi, cari dulu set J itu apa, K itu apa. Baru kita selesaikan untuk dapat jawapan. Okey. Contoh 3. Okey, tengok contoh 3. Okey, cuba tengok contoh 3. Okey, ni contoh 3. Okey, dia bagi set A dadu. Nombor dalam dadu. Dadu kita ingat, dadu adalah nombornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, lepas tu dia kata set B, nombor genap dalam dadu. Jadi nombor genap dalam dadu nombor apa? 2, 4 dan juga 6. Okey, set C dia kata 7, 8, 9. Okey, senaraikan semua unsur bagi persilangan setiap yang berikut. Okey, jadi A bersilang dengan B. Okey, kita senaraikan dulu. A tu apa? B tu apa? Okey, C tu apa? Ini cikgu nak beritahu tadi. Okey, bila tengok ni, baru kita selesaikan. Okey, maksudnya A bersilang dengan B. A bersilang dengan B. Apakah nombor yang sama? Iaitu 2. Okey, 4. Okey, ada 4. 6. Okey, ada 6. Okey, jadi jawapannya adalah 2, 4 dan 6. Okey. Manakala dia kata B bersilang dengan C. Okey, B dengan bersilang dengan C. Okey, unsur-unsur di dalam B ada tak terdapat di dalam C? Tak ada. Jadi, kena tulis set kosong. Okey, jadi yang 3 roman pun sama. A bersilang dengan C. Ada tak unsur di dalam A terdapat di dalam C? Tidak ada. Jadi, kita boleh guna mana-mana satu simbol set kosong. Okey, tengok gambar rajah. Okey, B ni suruh kita lukis gambar rajah dari berpandukan kepada kenyataan soalan. Okey, jadi gambar rajah dikata A bersilang dengan B. Okey, jadi kita kena, bila dia ada ketiga-tiga set A, set B dan juga set C, kamu kena lukis ketiga-tiga gambar rajah Venn. Okey, jadi set A dengan set B ada unsur yang sama, betul tak? Okey, jadi 2, 4, 6 ni terdapat di dalam set A. Jadi ginilah bentuk gambar rajah dia. C ini dia tidak termasuk di dalam set A dan B. Tidak ada nombor pun yang sama. Jadi kita kena lukis dia kat luar. Okey, harap murid cikgu 4 Farabi dengan 4 Evoh faham ya. Okey, yang ini sampai di sini saja cikgu bagi contoh. Cikgu nak kamu buat. Cikgu tak boleh masuk banyak sebab dalam PDF ni kalau cikgu banyak contoh, dia akan jadi hang. Harap-harap murid cikgu faham ya. Okey, kalau tak faham boleh Telegram cikgu. Nanti cikgu buat di dalam kertas, cikgu bagi jawapan. Harap-harap 4 Ebrah pun sama dengan 4 Farabi Okey. Sebelum cikgu mengakhiri mengakhiri ini, cikgu nak kamu buka buku latihan dan salin nota. Okey, so nota yang cikgu nak kamu salin. Okey, ada cikgu bagi. Okey, ini cikgu nak. Okey, ini. Okey, nota untuk dalam buku teks sila salin. Ini maksudnya kamu salin. Murid Evros salin dalam bahasa Melayu. Manakala murid Farabi salin dalam bahasa Inggeris. Okey, ini maksud-maksud persilangan dan contoh. Okey, tengok balik buku teks. Okey, cikgu nak tengok balik buku teks. Cikgu nak kamu buat. Okey, sekejap ya. Cikgu nak kamu buat. Okey, latihan praktiskan diri. Okey, praktiskan diri. Okey, praktiskan diri yang ini. Okey, buat nombor 1. Okey, buat nombor 1.
Okey. Nombor 2. Okey. Okey, begitu juga dengan budak murid 4 Farabi. Okey, buat nombor 1. Okey, sekejap saya ambil pen lah. Okey, nombor 1 dan nombor 2. Okey, cikgu tengok lagi yang boleh kamu buat. Okey, dan juga nombor 3. Okey, nombor 3. Okey, jadi ni latihan pada muka surat 100. Okey, begitu juga budak murid 4 Farabi. Okey, look the page 100. Okey, sila buat latihan. Okey, itu saja pelajaran pada hari ini. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak penerangan. Cikgu takut dalam waktu PKP ni, cikgu takut kalau cikgu banyak masuk subtopik, takut kamu tidak faham. Okey, di sini saja pelajaran kita hari ini. Okey, terima kasih.